لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني، أشوفك بين إصراري وتحقيق الأماني، وكم مديت لك حبل الرجا مني واناديك مستنيك. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة، وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة، ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيك. مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك
ابتدينا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك. Tes. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Clear ke tak clear? Komen sikit. Boleh dengar clear ke tak clear? Cik komen dari mana? Sihat ke semua? Komen jap, line saya okey tak? Audio, video. تتبسم إذا سمعت أغانيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي. Okey. Cun ke Ido? Okey, Waalaikumsalam. Siapa ada ni? Tengok sikit siapa ada. Okay, cik komen. Dari mana live? Saya nak baca. Macam biasa lah ya. Singapore clear. Yes. Musfi 90 ada. Siapa lagi? Asif Amin ada. Coffee on Woods. Waalaikumsalam. Muhammad apa ni? Muhammad Iswan. Waalaikumsalam. Ana Ibadullah. Waalaikumsalam. Clear. Cantik. Okey. Amal Saidah dari Melaka. Melaka clear Apa khabar orang Melaka? Sihat semua? Hawaw. Nisa. Tapah clear. Cantik. Iza. Apa khabar Iza? Sihat Iza? Aina. Waalaikumsalam. Clear. Alhamdulillah. Clear. Kuala Berang. Terengganu. Julia Hisham ada. Lagi siapa? Okay, jangan lupa untuk share kat kawan-kawan. Tekan apa ni, bintik 3 tu, try share. Okay. Di Amri. Apa khabar Abang Amri? Sihat? Masya Allah. Sihat kau, lama tak jumpa. Macam mana? Baidura Fida. Assalamualaikum. Salam. Saya dari Muar. Ya, tahu dari Muar. Alhamdulillah. Sihat ke? Azremi, Waalaikumsalam, clear. Cantik. Sekejap bilang cakap Kedah. Okay, NFD 78, clear cun. Baik ah. Okay. Ejen Pak A, Kepong clear Sarawak pun clear. Lady Zana, apa khabar? Amal Saidah Melaka. Okay, 2 kali awak beritahu ya. Sekali cukup. Kak Zai, Ceras, clear. Lagi Sri Kembangan, UK. Cantik. Lagi mana lagi? Cik komen. Lama tak jumpa Semua sihat Semua sihat. Saya doakan semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya sini okey saja. Baru balik ni sebenarnya. Alip ro alip ya barai. Bukan bawau ro alip ya boroi. Bawau ro wow boroi. Tu je boroi. Ini barai. Afifi Furkan, salam dari Sungai Merap. Waalaikumsalam Fifi. Afif Zahin Official. Waalaikumsalam. Dari mana? Salam dari One Animation. Masya Allah. 1 minute to live. Mantap. Jadi kita live lah. Sabar lah. Share dulu. Clear dari Kelantan, Pasir Mah. Oh, Kemah boh. Kuala Terengganu pun clear. Julia. Alhamdulillah. Komen nak baca. Basaruna. Sila lah kau kat Barca. Salam 3-0. Barca Singapore clear. Nanti Sungai Petani pun clear. Syidah Saleh. Mana lagi? Padang Besar clear. Mantap. Oi, ramai. Waras. Kenapa? Waras. Ingat Waras apa tadi? Waras ni sihat lah ya. Okay. Line bunyi. Apa bunyi? Salam dari Defend UNIC.
Oh, komen bola itu Aku salam. Belanja sekali kalau mengkodim. Sabarlah. Okey. Indonesia pun ada. Ryan Igi. Selamat datang. Rakan-rakan teman-teman dari Indonesia. Alhamdulillah saya atas pokok clear. Hantar pokok benar. Okey. Siap semua Baik Okey. So far alhamdulillah saya baik-baik saja. Acah-acah busy gitulah ya. 2-3 kerja. Tadi baru balik geng ngaji. Thank you yang support geng ngaji yang tengok. Okey, so malam ni kita cerita apa? Malam ni selamat datang ke Kisah dari Quran lah bersama saya Fakrul NIC. Kita dibawakan oleh Olive House. Okey, Olive House. Thank you yang join, thank you yang selalu keep in touch, tanya bila nak buat, bila nak sambung. So insya-Allah kita ada rezeki, kita bersiri lah ya. Okay, terima kasih pada Olive House. Jangan lupa untuk pergi dekat dia punya website. Website dia orang tu kan. Cuba baca kat bawah tu, olivehouse.my. Boleh follow dekat dia orang punya semua social media. Carilah. Kita akan ada combo 12-12 ni ada combo, special combo. Combo A, combo B. Untuk dapatkan makanan-makanan kesihatan lah ya. Secara organik. InsyaAllah boleh dapatkan dan try. InsyaAllah mudah-mudahan jadi asbab kebaikan lah. Untuk kesihatan, kecantikan. Apa lagi untuk semua sekali. Ada khasiat-khasiat yang sangat baik dalamnya, InsyaAllah. Okay, boleh kita amal. Alright, so kita last berhenti dalam kita cerita dari Quran ni. Kita cerita kisah apa benda itu kisah Ashabul Ukhdud kisah golongan kali parit tu kot, kalau tak salah saya lah. Okay, so macam itulah kita akan buat di IG. Dan juga kita akan buat di Facebook page saya. Jangan lupa follow Fakrul NIC lah. Okay, nanti boleh follow kalau insyaAllah ada rezeki. Kalau tak kat sini, dekat sana. Okay, boleh mantul, mantap Pak Abu. Okay, nak cerita dari mana ni? Kita cerita lah ya. Baik, kisah ni saya nak cerita ni kisah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam, nak menuntut ilmu. So cerita dia panjang. So korang boleh tengok dalam Suratul Kahfi, bermula daripada ayat 60. Itu mula start cerita dia. Okay, Surah Kahfi mula ayat 60. Okay, nanti saya baca-baca lah sikit-sikit insyaAllah. Okay, bermula pada ayat wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Okay, saya nak baca dulu ayat ni. Okay, saya nak baca dulu ayat ni. Nanti kita cerita, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Itu ayat 62. Ayat 63, قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ. Kalau berhenti, kalau sambung, قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صدق الله العظيم. Okey, cukup dekat dulu. Surah Al-Kahfi ayat 69, daripada ayat 60 sampai ayat 69. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So cerita dia bermula macam ni. Saya tak cerita satu-satu lah, tapi saya cerita. Tapi daripada ayat tu cerita dia. Satu hari, kalau dalam tafsir lah, tafsir Ibnu Katsir, dalam apa ni, kisah-kisah buku-buku. La ilaha illallah. Kenapa kau jatuh? Terkejut aku. Hei, dengar mengaji pun terbakar. Okey, Patu Mario. Apa cerita tadi? Dah lupa dah. Satu hari, dalam apa ni, satu kaum namanya Bani Israel lah ya. Bani Israel diutuskan kepada Bani Israel ni banyak rasul. Banyak rasul-rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Dia orang banyak rasul kan. Antaranya lah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutuskan kepada kaum Bani Israel. Satu hari Nabi Musa ni dia tengah berkhutbah di hadapan apa ni, pengikut-pengikut dia lah, pengikut-pengikut Bani Israel ni. Nabi Musa alaihissalam ni duduk depan kaum dia berkhutbah. So Nabi Musa alaihissalam dia cerita tentang nikmat Allah, dia cerita tentang apa ni, menyebut tentang apa kitab Taurat yang diberikan kepada kaum Bani Israel, wahyu kepada mereka kan. Sampailah kepada dia orang cerita tu, tiba-tiba bangun seorang lelaki daripada kalangan apa ni Bani Israel ni lah. Bangun lelaki ni kata, ya Nabi Allah, kullu ma qulta sahih. Apa yang kau cakap ni semua betul. Okey, apa yang hang cerita ni semua betul. Okey. Tapi dia tanya satu soalan kat Nabi Musa AS. Fahal 'alal ardi ahadun a'lamu minka. Adakah dekat bumi ni ada orang lain yang lagi alim ataupun lagi ada tinggi ilmu daripada engkau wahai Musa alaihi salam? Kan? Apa jawab Nabi Musa? Faqala Musa alaihi salam, jawab Musa alaihi salam, la. Dia kata tak ada. Nabi Musa cakap tak ada. Maksudnya akulah yang tahu, Allah Taala bagi wahyu kepada aku, maka aku lebih tahu daripada kamu, lebih tahu daripada orang lain. Jawapan Nabi Musa alaihi salam ni ditegur Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa dalam keadaan Allah Ta'ala bagi wahyu kat Nabi Musa. Apa kata Allah? Allah kata, ada seorang lelaki, bukan wahai Musa, bukan hang yang paling terror, bukan hang yang paling alim kat dunia ni. Ada lagi orang lain yang ada ilmu yang tak ada pada hang. Kan? Ada orang lain yang lagi tinggi ilmunya. Sebabkan jawapan Nabi Musa tu tidak kembalikan ilmu tu kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tegur. Bukan maksudnya Nabi Musa AS ni buat kesalahan, tak. Nabi Musa tersalah jawab, maka ditegur. Dan itu memang berlaku pada para anbiya. So kesalahan bukan kesalahan, bukannya maksiat, tetapi manusia. Allah Ta'ala nak cerita para nabi, para anbiya, para nabi ni pun Allah Ta'ala menegur mereka sebagai menjadi pengajaran kepada umat. Kan, menjadi pengajaran kepada umat. Tetapi Allah menjaga para nabi ni. Jadi kata Nabi Musa AS, ada lagi yang lagi tahu daripada aku. Allah Ta'ala kata, ya. So kat mana nak jumpa ni? Nabi Musa AS teringin nak jumpa dengan seorang lelaki yang diberi ilmu yang tidak ada pada dia. Kan? Maka Nabi Musa pun kata kat Allah, ya Allah, kat mana lelaki ni aku nak pergi jumpa dia, nak belajar. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi Musa, wa auha ilaihi anna lahu abdan. Ada seorang lelaki yang disebut sebagai hamba lah. Seorang hamba yang soleh. Dia ni duduk dekat satu tempat
inda majma'il bahrain, duduk dekat pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut ni, dan kalau kau pergi dekat tempat pertemuan dua laut ni, kau akan jumpa dia. Wallahu alam, tempat pertemuan dua laut ni saya baca banyak khilaf lah. Tapi tak apa, tempat tak penting. Ada kata kat sini, ada kata kat sini. Wallahu alam, tempat yang lebih tepat tak penting, tak tahu. Tapi pertemuan dua laut, ada ulama kata dalam tafsir pertemuan dua laut ni dekat laut daripada Rom, laut daripada barat dan timur bercantum. Wallahu taala alam. Kita tak tahu yang lebih tepat lah lokasi dia. Sama macam kisah Ashabul Kahfi kan. Semua claim lah tempat ni tempat dia. Wallahu alam. Mungkin ada yang lebih mengetahui Allah Taala bagi ilmu kat dia kan. Tapi Quran tidak detailkan benda-benda yang macam tu. Tapi Quran detailkan ibrah dia. Kisah ni berlaku macam tu. Okey. Kemudian apa jadi? Nabi Musa alaihissalam pun bertekadlah untuk pergi jumpa dengan hamba soleh yang dijanjikan Allah SWT ni lebih tahu ilmu daripada Nabi Musa. So apa jadi? Satu hari Nabi Musa alaihissalam ni dapat wahyu untuk pergi mencari lelaki soleh tadi dengan beberapa clue. Okey. Clue yang pertama, Allah Ta'ala suruh perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam ni bawa ikan. Kata sebut ikan masin ke ikan Allah Ma'alam lah kan. Disebut dalam buku kisah saya baca ni, dia kata ikan sebagai bekalan makanan kan. Ikan sebagai bekalan makanan. Ikan siakap ke, ikan apa dia tak sebut pula kan. Ikan siakap kan. Tak tahulah harga kalau tahu ni harga mahal ni. Ikan apa Allah Ma'alam lah je. Tapi ikan tu boleh makan. Okey. Jadi Allah bagi clue kat dia, ikan tu nanti akan hilang daripada bekalan kau. Bekalan engkau yang Musa. Okey, so far jelas tak? Korang komen ni kalau apa-apa tak clear ke, tak tanya soalan ke, komen. Saya baca ni. Okey. Okey, jadi Nabi Musa alaihissalam pun dapat clue bahawa ikan tu nanti akan hilang. Allah Ta'ala bagi wahyu kat Nabi Musa. Bila ikan tu hilang dan kau akan cari ikan tu, kau akan cari sampailah kau jumpa tempat hilangnya ikan tadi. Kan, nantilah akan berlaku benda tu, akan future. Jadi bila di mana tempat kau jumpa tempat ikan hilang tu, di situlah kau akan temui lelaki soleh ni. Siapa nama lelaki soleh ni? Nama dia Khidir. Khidir. Wallahu alam, ada sebahagian ulama kata dia nabi, ada sebahagian kata dia bukan nabi. Wallahu taala alam, tetapi dia adalah dalam Quran sebut fawajada abdan min ibadina. Ada seorang hamba yang dia sebut sebagai hamba lah, dalam Quran dia sebut sebagai hamba yang soleh. Wallahu alam. Tapi ada sebahagian kata dia nabi sebabkan dia dapat wahyu juga. Macam nabi-nabi lain kan. Tak apalah, tak kisah, kita sebutlah nabi. Tak ada masalah. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa pun cari seorang pembantu lah. Pembantu dia nama Yusha'. Okey, pembantu dia nama Yusha' bin Nun. Okey, Yusha' bin Nun. Maka Nabi Musa alaihissalam pun suruh pembantu dia ni buat bekal. Dia kata buat bekal supaya bekalan ni kita boleh makan on the way nanti. Isyak kan, macam tu lah kan. Bawa bekal, letak elok kan, tapau baik-baik punya. Lepas tu nanti kita on the way nanti kita makan lah. Kita tak payahlah order mana-mana kan. Kita ada bekal kan. Tak ada delivery pun tak ada masa tu. Kan. Drive thru pun tak ada. So kita bawa bekal. Jadi Nabi Musa alaihissalam dia suruh dia punya pembantu dia tu untuk bawa bekal. Wa akhadha Musa alaihissalam al-hut wa ma'ahu ghulamun sya'binun wa sara hatta idza ataya sakhrah wada'a ra'sayhima fanama. Dalam ayat yang saya baca nanti ada, dan tadi tu ada cerita ni. Kata Nabi Musa alaihissalam, dia kata aku takkan daripada ayat 60 tu kan. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu. Telah berkata Musa alaihissalam kepada pembantu dia Yusha' bin Nun ni, la abrahu, aku takkan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sampailah aku bertemu pada tempat pertemuan al-bahrain, dua laut ni. Disebut dalam sebahagian tafsir laut Rum dan laut Parsi, pertemuan dua laut. Au amdiya hukba, kalau aku tak jumpa tempat tu, aku akan berjalan bertahun-tahun sampai aku jumpa. Tu Nabi Musa AS punya nak menuntut ilmu kan. Jadi dia berjalan. Dalam ayat yang dibacakan tadi tu ada kisah ni lah. Sampailah Nabi Musa AS ni berjalan dengan Yusha' bin Nun ni. Dia jalan. Lepas tu dia berjalan.
Kan? Dia berjalan lagi, jalan. Dia pun berjalan lagi. Nak beritahu lama lah sikit kan. Berjalan lama sampailah letih. Maka berhentilah kedua hamba Allah ni, Nabi Musa dan pembantu dia Yusha' bin Nun berhenti di satu tempat yang ada batu. As-Sakhrah nama tempat kan, tempat batu tu. Maka mereka letih, ta'ab letih kan. Wada'a ra'saihima, letak kepala, fanama, tidur. Gitu kan, tertidur kan. Itu terlap namanya. Okey, hampa jangan tidur pula. Jadi tidurnya Nabi Musa AS dengan pembantu dia ni. Kan? Ketika tertidur tu, wattarabal hut fa kharaja wa qafaza fil bahri wastayqadha ba'da fatrah. Ikan tu ketika tidur, ikan tu lompat lari masuk dalam laut. Boleh pula kan. Tu Allah Ta'ala punya kuasa kan. Ikan tu bekal. Tiba-tiba hidup ikan tu lompat lari masuk dalam laut. Bila bangun saja daripada tidur kan. Yusha' bin Nun ni, pembantu Nabi Musa AS ni, dia cek ikan. Bila tengok ikan, hilang. Kan? Hilang pula. Allah kan. Dia nak bagi tahulah kejap lagi kan. Tapi bila bangunnya Nabi Musa AS, Yusha' bin Nun ni terlupa. Nak jadikan cerita lah. Dia terlupa nak bagi tahu pasal ikan tu hilang. Kan? Bila dia tak bagi tahu, berjalanlah dia orang. Berjalan lagi, sambung dia punya journey. Berjalan. Dia berjalan. Berjalan. Dia pun berjalan lagi. Berjalan, sampailah satu ketika letih. Tadi tertidur kan, letih. Bila sampai keletihan, maka Nabi Musa pun minta dia punya membantu. Yusha'. Wak mai ni makanan Zat. Lapak kan. Dia kata, mana kita punya ikan tadi? Kan, dia kata bawa mai kita punya makanan, al-hut tadi, ikan tadi, untuk kita makan. Kan, sebab tu dalam surah Al-Kahfi tu ada ayat tu, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, ayat 62 tu kan. Ketika berjalannya sampai perjalanan yang jauh, Nabi Musa minta makanan. Minta je makanan dekat Yusha' bin Nun ni. Yusha' bin Nun ni kata, Allah, baru teringat. Dia kata, aku terlupa nak bagi tahu. Ya Allah, saya terlupa Tuan nak bagi tahu dekat Tuan pasal ikan tu hilang. Tadi nak bagi tahu, terlupa. Kan? Bila terlupa, dia kata Yusha' bin Nun, dia kata, aku bukan sengaja terlupa, maka syaitan yang melupakan aku. Wama ansahu iyyahu illa syaitan. Al-Quran sebut, wama ansanihu illa syaitan an azkurah. Aku tak ingat pasal ikan tu, syaitan bagi aku terlupa. Jadi bila terlupa, nak buat macam mana? Dah terlupa kan? Apa kata Nabi Musa AS? Hang bagi tu aku baru teringat bahawa itulah clue. Ini yang kita nak, kata Nabi Musa AS. Bila hang terlupa ni, inilah yang kita cari, inilah yang kita nak. Maksudnya itu adalah satu clue yang Allah Ta'ala beritahu. Bila hilangnya ikan, hang cari balik, nanti hang akan jumpa tempat pertemuan dengan Nabi Khidir ni. Faraja'a yatatabba'ani athara aqdamihima. Lalu kedua-dua ni, Nabi Musa dan pembantu dia ni pun patah balik. U-turn balik, cari balik kan. Teringat kat mana? Hilang kat batu yang dia tidur tadi lah. Jalan, patah balik. Cari ikan tadi. Cari kesan tapak kaki kan. Kesan perjalanan dia orang tu. Berjalan, sampailah pertemuan dua laut tadi. Batu tadilah. Hatta ataya sakhratul lati bimajma'al bahrain. Pertemuan dua laut tu dekat batu tadi. Cuma tadi tak perasan sebab ikan tak hilang kan. So bila dah tersedak ni, patah balik cari. Dan itulah tempat di mana yang Allah Ta'ala bagi tahu, sayakunu fihil abdu salih, akan ada seorang lelaki soleh bernama wa kana ismuhul Khidir. Namanya Khidir. Nampak? Ni asbab dia lah, asbab berlaku kan. Boleh je Allah Ta'ala bagi jumpa awal tadi, tapi nak jadikan cerita kan, asbab. Jalan dulu patah balik kan. Nak ceritanya dalam menuntut ilmu ni kena usaha, kena pulun. Dia tak boleh senang. Kau senang je kan. Nak senang je. Ustaz tolong rakam ni kan. Ustaz tolong ni. Pergi cari guru tak nak. Cari guru dulu. Rakam tu tak apa. Ni kata kat saya lah ya. So kita telefon ustaz tu suruh dia rakam ngaji. Taranum ke kan. Rakam tu kita nak tiru je. Tak boleh macam tu. Kita kena cari guru tu dulu. Belajar dulu. Lepas tu baru rakaman tu nak bantu. Faham tak? Untuk bantu kita nak bagi ingat. Atau juga ilmu-ilmu lain samalah.
Kan ilmu salah kena bersusah payah. Itu syarat dalam menuntut ilmu. Dia panggil pulun. Al-juhdu. Kena usaha lebih Okey. Faham tak ni? Faham ke tidak? Cuba komen sikit. Sampai setakat tu faham tak? Cerita panjang aku tak faham pula. Okey, bila sampai kat tempat tu, maka Nabi Musa AS sampai kat batu tu, maka memang betul ada Nabi Khidir ni. Ada Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa pun bagi salam. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Jawab Nabi Khidir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cari siapa? Dia kata, Ana Musa. Saya ni Musa. Kata Khidir AS, Musa Bani Israel. Engkau ni Musa yang diutuskan kepada Bani Israel. Macam mana tahu? Kan? Macam mana tahu? Aku kenal kau. Aku tahu dah kau nak datang. Nampak? Itu macam cerita yang cerita kungfu kan selalu dia macam tu kan. Sifu. Mana kau datang? Aku dah tahu dah kau nak datang. Dah ada dah cerita dia. Kan? Tuk guru kan. Aku tahu jejak Tuan hamba. Patik tahu kan Tuan hamba akan tiba pada hari ni. Tu cerita dia. Ni ada satu ilmu yang Allah bagi kepada Nabi Khidir AS ni. Terkejut ni Musa. Tahu lah. Dia tahu kan. Kan. Maka kata Nabi Musa, Naam. Aku betul Musa yang diutuskan kepada Bani Israel. Ataituka litu'allimani mimma 'allamaka Allah Ta'ala. Saya datang untuk Saya datang untuk berguru dengan Tuan hamba. Sebab katanya Allah Ta'ala kata engkau ada ilmu yang aku tak ada. Engkau ada satu ilmu yang aku kena belajar. Kan? Faqala lahu Khidir, kata Khidir, betul nak belajar ni? Kata Khidir, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Betul kau nak belajar? Tak boleh, dia kata. Engkau ni tak boleh sabar dengan aku ni. Kan? Engkau ni kan nak belajar. Tak boleh sabar ni. Sebab dia kata apa? Dia kata, li'anna Allah Ta'ala atani ilman laysa indak. Allah Ta'ala bagi kat aku satu ilmu yang tak ada kat engkau. Ilmu ni tak ada kat engkau. Dan engkau pula diberikan ilmu oleh Allah yang tak ada pada aku. Seorang sikit lah. Macam tu lah cerita dia kan. Seorang sikit. Jadi, kata dia, aku ni ada ilmu yang engkau tak boleh sabar ni. Falan tasbiru ala hadzal ilm. Engkau tak boleh sabar dengan ilmu aku ni kan. Walakinna Musa alaihi salam asarra ala mawqifih. Nabi Musa alaihi salam cuba pujuk Nabi Khidir ni, cuba yakinkan dia, Tuan hamba jangan cakap begitu kan. Hamba datang jauh-jauh nak belajar dengan Tuan hamba. Cerita peringkat saya ni datang nak belajar betul-betul ni, jauh datang ni, patah balik ni U-turn, patut jumpa tadi kan tak jumpa, asbab dia datang jauh, patah balik kan, nak jumpa dengan Tuan hamba. InsyaAllah hamba ni mesti boleh sabar punya, kata Nabi Musa. Hamba boleh sabar, saya patik ni boleh sabar punya, sebab hamba berjalan jauh kot kan, jauh merentas merentas perjalanan yang sangat jauh demi nak menuntut ilmu. Nampak? Dia kata boleh sabar ni, confirmnya. Nabi Musa kata tak boleh. Nabi Khidir kata boleh ke tak boleh? Kau tak boleh ni. Boleh. Dia kata insyaAllah. Apa kata kita try dulu. Nabi Khidir kata boleh. Kalau kau nak belajar dengan aku, boleh. Kan? Kau nak belajar aku boleh, tapi aku akan bagi syarat. So dalam Quran tu, apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Engkau akan dapati aku ni akan jadi orang yang sabar dan aku ni tak akan membantah, tak akan menentang apa saja yang kau suruh. Okey, Nabi Khidir kata ada syarat dia. Boleh kau nak jadi anak murid aku? Kau dengar syarat ni. Syarat dia ialah qala fa in ittaba'tani. Dalam Quran sebut kan, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Syarat dia lepas ni saya cerita, saya mengaji tu. Okey, kita sambung ayat dia. Kita sambung ayat dia. Okey, kau boleh baca dalam surah Al-Kahfi ni. Ayat 70 ni. Saya sambung Okey. Apa pun jangan lupa share. Jangan lupa komen. Faham ke tak faham? Faham? Faham. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ni cerita banyak Nabi Musa bertanya tu kan. Ya. Kenapa macam ni? Betul. Lagi. Aja komen apa nak tanya. Alright. Saya sambung ayat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat 70.
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Okey, itu cerita dia. Dah faham? Kalau cerita dengan ayat Quran tu kan senang kalau faham semua kan. InsyaAllah boleh faham ni. Mudah-mudahan saya doakan kefahaman kepada semua boleh belajar Quran, baca Quran sampai faham. Saya pun tak adalah kerti mana, baca terjemahan je lah. At least kita tahu cerita dia kan. Okay guys, Waalaikumsalam. Thank you yang join. Sedap tak ada. Aku sedap pasal reverb ni. Kalau tak ada reverb, teruk juga bunyi dia. Okay, surah Al-Kahfi tadi. Okay, sambungan cerita tadi tu bermula daripada ayat ayat 69 tu. Jawab Nabi Musa AS, insya-Allah aku ni sabar. Okay, start ayat 70 ni. Syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, okey kau nak ikut aku, okey, no problem. Tapi satu syarat. Kan? Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in. Kalau kau ikut aku jangan tanya sepatah pun. Jangan tanya sepatah pun apa yang aku buat. Jangan tanya sepatah pun sebab kalau kau tanya aku lepas tu, engkau tak boleh follow aku. Dia kata, kalau kau tanya je kan kau tak boleh. Fashtarata alaihi al-Khidr alla yas'alahu an syai'in. Dia bagi syarat jangan tanya sesuatu pun hatta yukhbirahu huwa. Kata Khidir, kau jangan tanya aku sampai aku bagi tahu jawapan dia, sampai aku bagi tahu apakah maksudnya aku buat. Nanti kau akan jumpa benda-benda pelik tau. Dia dah bagi warning dah. Dia kata nanti kau akan jumpa benda pelik-pelik kan. So kalau apa-apa jadi kau jangan tanya. Kalau kau tanya aku, kita bukan putus sahabat, kau tak boleh ikut aku dah. Faham? Jadi fawafaqa Musa ala zalik. Maka setujulah Nabi Musa AS nak belajar, dia kena setuju dengan guru dia. Maka berjalanlah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir. Wa masya Musa wal Khidir ala sahil bahr. Okey, peristiwa pertama. Nabi Musa AS dalam ayat saya baca tadi kan, cerita ni adalah. Maka fantalaqa hatta idza rakiba fis safinah. Berjalanlah Nabi Musa AS, dia orang nak merentas laut. Okey, sampai nak merentas laut ni. Maka dia orang bertumpang satu kapal. Dia naik famarrat safinah farakiba fiha. Lalu satu kapal tumpang boleh. Dia naik tumpang kapal. Okey, naik saja kapal tu dan kapal tu menerima mereka sebagai tetamu lah. Ambil mereka sebagai tetamu tapi tak ambil payment.
Kan, tak ambil upah kan, naik Grab tapi tak bayar. Tak bayar-bayar. Jadi ambil sebab memuliakan Khidir. Dia orang kenal Nabi Khidir tu. Jadi dia orang tak ambil bayaran. Sampai saja satu tempat tu turunlah mereka. Nabi Khidir AS, dia tebuk lubang kat kapal tu. Pula. Dia tebuk lubang kat kapal, pecah. Kan? Pecah kapal yang dinaik ni. Nabi Musa kata, pula tebuk. Bahal kita tadi dah lah naik kapal dia jadi tetamu. Dia tak ambil payment. Kenapa engkau tebuk? Jadi Nabi Musa AS pun tanyalah kepada fa'tarada Musa ala fi'li. Nabi Musa ni macam argue lah benda tu kan. Tak kena kan, logik akal kita tak kena. Kan? Dia kata kaifa tukharrib safinah. Macam mana kau boleh bocorkan kapal liqaumin akramuna wa lam ya'khudhu minna ujrah, kepada kaum yang bawa kita tapi nak tumpangkan kita tapi tak ambil payment ni. Dia memuliakan kita macam mana ni? Kan? Maka Nabi Khidir kata, aku dah cakap engkau tak boleh sabar. Kan cakap tadi engkau tak boleh sabar. Lan tastati, dalam ayat surah Kahfi ni dia ulang lan tastati ma'iya sabra. Dia ulang banyak kali kan. Aku dah cakap dah. Kan? Aku dah cakap dah. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tak boleh sabar. Dah cakap. Nabi Musa kata, "Oops, sorry tuan." Kan, Tok Guru minta maaf, maafkan saya terlupa. Saya manusia biasa, saya lemah. Maafkan saya terlupa. Nabi Musa minta maaf banyak-banyak. Dia kata saya terlupa dan saya lepas ni janji tak akan tanya lagi. Tersilap. Sorry sebab benda tak pernah jumpa kan. Jadi saya terlupa. Maka Nabi Khidir pun maafkan. Tak apa. Ini baru kali pertama. So, lepas ni jangan ulang Lepas ni kau jangan ulang tanya. Jadi, berlalulah peristiwa tu. Kemudian keluarlah Nabi Musa dan Khidir ni. Berjalan lagi. Sama perjalanan. Thumma kharaja Musa wal Khidir minas safinah. Keluar daripada kapal. Wa masyaya ma'an hatta wasala ila qaryah biha ghilman yal'abun. Dia orang turun daripada kapal tadi. Masuk satu kampung. Tiba-tiba sampai dia nampak ada budak-budak tengah main. Kan? Tiba-tiba ada budak tengah main baik punya, tengah main apa tak tahulah, PUBG ke Allah Alam. Budak-budak zaman tu main apa Allah Alam lah kan. Budak zaman kita tengah main mainan dia lah kan. So yang tu tengah main happy, tengah main. Khidir AS ambil budak tadi, ambil batu katanya. Dia hantar kepala. Dia bunuhlah budak tadi tu kan. Dia bunuh waqatala biha ajmal ghilman. Dia bunuh budak tadi. Dalam Quran pun sebut apa Nabi Khidir buat ni. Sampai kata Nabi Khidir AS sampai satu ketika fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Jumpa seorang budak yang sangat kecil, faqatalah, dibunuhnya budak tu. Okey. Bila bunuh saja budak tadi, Nabi Musa lagi pula bunuh budak tadi dah kau tebuk kapal kan. Budak ni tak bersalah ni, dia kata kan. Kenapa nak bunuh budak ni? Kan? Maka Nabi Musa AS fa'tarada Musa. Sekali lagi lah argue. Apa hal nak bunuh budak ni? Budak ni tak berdosa. Kata dia, macam mana kau boleh ikut hawa nafsu kau nak bunuh budak ni? Tak berdosa. Kan? Taqtula nafsan saghiratan bari'atan lam tuznib. Budak ni tak berdosa, tak bersalah. Kan? Faqala lahu Khidir AS. Khidir kata, aku kata dah. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sekali lagi dia kata, aku cakap dah kau tak boleh sabar. Hang tak boleh sabar dengan aku ni, aku dah cakap dah. Kan? Tapi hang nak ikut juga. Nabi Musa kata, oops. Musa kata, minta maaf banyak-banyak. Aku tak tanya dah lepas ni. Minta maaf banyak-banyak, minta ampun. Kalau aku tanya lepas ni, aku tak boleh. Aku langgar janjilah. Aku takkan tanya lepas ni. Nabi Khidir kata, kalau hang tanya lagi lepas ni, kan? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Quran sebut, kalau hang tanya lagi lepas ni, hang jangan ikut aku dah. Maka hang bukan lagi anak murid aku. Hang tak boleh follow aku. Hang tak akan berjalan dengan aku dah. Tu. Keraslah kan. Ada Nabi Khidir punya apa? Punya agreement ni kan. Tapi dah setuju, kena setuju lah. Kan, kena setuju. Okey, peristiwa kedua selesai dibunuhnya budak tadi. Maka berjalan lagi. Fantalaqa hatta idza apa? Yang ketiga, hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Okey. Lepas tu apa? Qala fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama. Ayat saya baca tadi kan, ayat 77. Tengok ayat tu
Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw. Okey, sampailah satu ketika dia berjalan daripada peristiwa tadi kan. Berjalan, sampailah satu tempat, satu kampung, yang mana kampung ni dia orang nak tumpang. Okey? Dia nak bertumpang, nak tumpang berteduh lah ya, nak jadi tetamu. Sampai kat kampung tu dia minta maaf, kami ni nak tumpang jadi tetamu, nak minta makan sikit, minta minum kan. Walakinnahum rafadu. Orang kampung tu tak layan. Palau. Kena palau lah bahasa kita kan. Kena palau, apa hal datang kampung kita orang nak tumpang. Kan? Kau daripada mana? Orang kampung tu tidak menerima mereka sebagai tetamu. Wallahualam sebab apa? Tak nak terima mereka sebagai tetamu. Dan tidak memuliakan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Okey? Bila tak diterima tetamu, takkan nak duduk. Mestilah gerak. Gerak lu papa roja. Okey? Nabi Musa dan Khidir pun gerak. Bila gerak nak keluar daripada kampung tadi, Nabi Khidir dia nampak ada satu dinding. Fawajada fiha jidaran. Ada sebuah dinding kan, jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Dinding tu nak runtuh dah, nak terbalik. Fa aqama. Nabi Khidir dia nampak dinding tadi kan, dinding tu nak runtuh, nak reban. Orang Kedah panggil reban lah nak runtuh. Jadi dia buat apa? Dia bangunkan balik dinding tu. Ambil bata simen sapu elok, bagi rata elok simen, bagi elok balik lah. Dia buat binaan tu. Okey, dah buat siap-siap. Okey, gerak lu. Nabi Musa kata, apa hal pula? Dah lah kita kena halau, tak diterima tetamu. Tiba-tiba kau tolong buat satu job dekat kampung ni, tak ambil upah. Takkan tak ambil payment. Tak faham. Dan Nabi Musa AS tertanya-tanya, sebab apa jadi ni? Sebab apa yang kita dihalau, tapi tiba-tiba engkau boleh bangunkan dinding tadi, bina balik, tetapi tak ambil upah. Kata saja macam tu. Kata apa Nabi Khidir jawab? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah aku dah cakap, maka di sinilah sebagai titik perpisahan kita. Okey. Maka berpisahlah kita ya. Ini last dah ni. Ini dah sampai limit. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Dah cukup, stop. Ini perpisahan kita. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sekarang aku akan ceritakan balik apa saja yang sebab aku buat tadi yang kau tak boleh sabar. Habis. Nampak? Habis lah. Dan Nabi Musa langgar 3 kali syarat tok guru dia tadi kan. Maka Nabi Khidir nak bagi tahu cerita dia balik. Sebab apa dia buat? Sebab apa dia lakukan 3 peristiwa tadi? Agak-agak sebab apa? Ada sebab dia, bukan saya saja. Kata Khidir AS, aku buat ni semua bukan benda yang aku nak, bukan benda atas kehendak aku, tetapi bahkan dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Khidir AS, dengarlah ayat Quran sambung Ayat dia ialah, hampa boleh tengok pada qala hadza firaqu baini wa bukan lam tastati' alaihi, ayat 78, ayat 79 tu dia start cerita. Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن
ليبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Habis cerita dia. Alright. So sampai ayat 82 tu selesailah cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Boleh baca tengok dalam Quran, cek Suratul Kahfi. Kalau ada salah saya baca tu bagi tahu Kadang-kadang mata aku dah nampak daripada daripada huruf pa dah jadi jim ni sebenarnya. Okey, sikit kita habiskan. Dah tak payah lama. Cerita bukan lama. Ni nak tertidur. Okey, boleh faham setakat ni, komen sikit. Okey ke? Boleh Betul. Dah bunuh pula. Itulah. Subhanallah, saya sampaikan salam kepada Ustaz Ni Azizah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Boleh faham kot. Baru sempat baca separuh Kahfi je malam ni. Tak apa, pelan-pelan. Malam ni, yalah, betul lah malam Jumaat. Nanti habiskan insya-Allah. Okey guys, kita sambung So jawapan Nabi Khidir AS. Dah tadi kan qala hadza firaqu baini wa bainik. Nah. Kan dah tak boleh Dah ni memang last kan berpisah. Jawapan pertama, kata Khidir AS, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Okey, itu jawapan pertama. Kata Nabi Khidir AS, dia kata aku buat semua ni bukan atas kehendak aku, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni aku nak cerita balik. Sebab apa aku buat? Sebab yang pertama, rahsia dia yang dia kata innas safina. Sesungguhnya kapal tadi, kapal kanat limasakina ya'maluna fil bahr. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Kapal itu merupakan milik orang miskin yang bekerja sebagai nelayan di tengah laut. Kapal itu, dia punya owner dia yang kita tumpang tu, tuan dia tu orang miskin, orang susah. Cerita dia gitu. Kan? Wa kana fil bahri malikun ya'khudhu kulla safinatin sahihatin. Al-Quran sebut safinatin ghasba. Kawasan tu ataupun dia orang ni diperintah oleh seorang raja yang suka rampai harta rakyat. Apa benda raja ni kan? Dia suka ambil suka rampai kapal-kapal orang-orang kampung. Dia akan ambil paksa. Kalau kapal yang elok, dia akan ambil. Kapal yang elok, dia kebas. Kan? Nasib baik engkau panas. Kalau tidak, engkau aku kebas. Tu dia kebas semualah. Kebas semua. Maka tindakan Nabi Khidir tu bijaklah. Fakharaqas safinah lahu hatta yatrukahal malik thumma yuslihuha qaumuha fima ba'd. Maka aku bocorkan kapal tu supaya nanti dia datang, ni rosak. Tak payah tinggal. Maka akan selamatlah punca pendapatan keluarga miskin tu. Sebab nanti owner dia akan repair je. Daripada hilang, rosak boleh repair. Maka selamatlah dia. Nampak? Itu jawapan yang pertama Nabi Khidir AS. Sebab tu aku selamatkan. Oh gitu Nabi Musa jawab kan. Tak tahulah kan. Rupanya macam tu. Wahyu kan. Wahyu pada Allah SWT. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal ghulamu fakana Al-Quran sebut wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Al-Quran sebut kan. Jawapan yang kedua, budak tadi yang tiba-tiba aku bunuh tadi, dia kata Khidir AS, budak ni mak bapak dia ni orang yang baik. Abawahu salihan, abawaini salihani. Kedua budak mak ayah ni orang yang beriman, orang yang baik. Aku bunuh dia sebab perintah Allah. Budak ni besar nanti, dia akan keluarkan mak ayah dia daripada agama. Budak ni akan jadi jahat. Budak ni akan jadi jahat dan budak ni nanti akan menyebabkan mak ayah dia keluar daripada iman. Bila macam tu, aku bunuh, menyelamatkan budak tu satu. Yang kedua, menyelamatkan ibu bapa tu. Dan Allah Ta'ala kata, fa'arada an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma.
Allah Subhanahu Wa Taala nak gantikan, rupa-rupanya hikmah dia nanti Allah Taala nak gantikan kepada parent yang baik ni seorang anak yang soleh, anak yang baik, yang lebih baik daripada budak tadi. Nanti akan datang anak dia tu besar dalam keadaan baik. Selamat tak? Selamat yang kedua. Tapi jangan dibuat sangat kau nampak budak tu, budak ni besar teruk kau ni. Jangan kau buat macam tu, kau bukan Nabi. Kan? Jangan buat macam tu pula. Dia buat firasat. Dak ni, kau rasa kau besar nanti teruk lah. Jangan so dah warning awal. Jangan buat benda macam tu. Okay? Kita bukan Nabi. Itu adalah wahyu. Ilmu yang future Allah Ta'ala bagi pada Nabi Khidir. Tak ada pada Nabi Musa AS. Faham? Okay? Kemudian, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ayat seterusnya tu kan. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Okey, kata Nabi Khidir AS, adapun dinding tadi yang kau marah kan, sebab aku buat tak ambil upah ni, aku betulkan tiba-tiba dah kena halau orang kampung. Kenapa? Sebab kau tahu tak, bawah dinding tu, bawah tembok tu sebenarnya ada harta karun. Pula ada harta karun. Iyalah, bawah tu ada harta karun, kau tak tahu. Bawah tu Allah Ta'ala wahyukan kat aku ada harta karun. Milik siapa? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada harta karun milik, ada dua anak yatim dekat kampung ni. Ada dua anak yatim kat kampung ni yang memiliki harta karun ini. Jadi budak ni besar mana? Budak ni kecil lagi. Masalah dia, dia kecil lagi dan dia tak boleh nak mewarisi harta karun tadi lagi, tak boleh memiliki, kecil. Jadi mak ayah budak ni dah meninggal lah, nama buah anak yatim. Kan? Tak payah tanyalah mana pergi mak ayah dia, dah memang tak ada. Mak ayah dia baik dan simpan harta kepada anak tu kan. Jadi anak yatim ni kecil lagi, mungkin pakcik dia jaga dan sebagainya. Bawah tu ada disembunyi harta karun. Kan? Kalau kita nak buat macam tu, nak simpan emas ke apa benda kan, so make sure bolehlah buat macam tu, nak tanam ke, nak sembunyi kat mana-mana ke, tapi make sure bagi tahu orang rumah kan. Bagi tahu orang rumah, laya, bagi tahu waris. Jangan kau simpan tu kau mati. Macam mana nak bagi tahu? Dah tak boleh pula kan. Ini tak apalah, dapat wahyu kan. Ni ceritanya kita ni yang tak ada wahyu ni. Kau simpan dah sampai berjuta kan. Nilai emas ke apa benda, harta karun dekat dalam rumah kan, ataupun simpan dekat mana-manalah, dekat dalam bekas apa-apa ke simpan, tentu atau simpan dalam aircon ke, buat perangai simpan emas dalam tu kan. Tak bagi tahu dekat laki, bini simpan kan. Simpan emas lah. Kononnya nak pelaburan, kau simpan dalam aircon. Laki kau panggil orang repair aircon, dengan aircon tu dia angkat, selamat hari raya. Okay, so bagi tahu dia. Tak salah pun bang, ada emas dalam tu. Contoh lah ya. Emas kat sini dan sebagainya. Bagi tahu kepada waris. Sebab kalau tak bagi tahu macam tadi lah kan. Okay, balik pada cerita tadi. Tak apalah Nabi Khidir tahu kan. Pula tahu kat mana tanam. Jadi Nabi Khidir dapat wahyu, bawah tu ada harta karun. Kata Nabi Khidir, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Tuhan nak bagi harta karun tu kepada mereka, selamatkan harta tu daripada diambil oleh orang lain. Sampai umur dia balik, sampai umur budak-budak ni, kanak-kanak yatim diorang ni jadi dah cukup umur, maka harta tu akan dipulangkan kepada mereka. Selamatlah. Nampak? 3 benda Nabi Khidir dia selamatkan keadaan. Nabi Musa kata, patutlah kan. Mana nak tahu, tak khabar kan. Itulah aku dah cakap kat engkau. Engkau tak boleh sabar. Ni contoh lah ya kan. Nak bagi senang faham. Tapi kata Nabi Khidir AS selepas tu, last sekali kan, wama fa'altuhu an amri. Wahai Musa AS, semua yang aku buat ni bukan atas kehendak perintah aku, bukan kerana urusan aku, fikiran aku nak macam tu, bukan. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Semua ini adalah perintah Tuhan kan. Semua adalah perintah Tuhan, dan itu adalah takwil ataupun itulah penjelasan tentang apa yang aku buat yang kau tak boleh sabar tadi. Yang kau tak boleh sabar tadi. Bila bagi tahu macam tu, maka tahulah Musa AS bahawa ilmu Allah tu, anna ilmu Allah wasi'un, ilmu Allah sangat luas.
wa annahu fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan Allah Ta'ala tu di atas setiap ilmu tu dia yang lagi maha mengetahui di atas segala-galanya. Maka Allah Ta'ala yang maha alim ini, ilmu dia sangat luas. Hatta para nabi pun yang dapat wahyu, ada lagi nabi lain yang lebih hebat daripada nabi tadi. Kan? Faham? Habis cerita. Sadaqallahul azim. Sampai situ saja kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir. Moral of the story. Apa yang kita dapat? Yang pertama sekali ialah nak menuntut ilmu ni kena berusaha. Nabi Musa AS usaha tak? Usaha. Bukan tunggu. Bukan tunggu Nabi Khidir datang dia pergi cari guru. Bukan guru cari engkau. Faham? Sekarang ni susah je. Kita nak guru cari kita. Aku tak pandai ngaji. Bila lah ustaz ni nak datang mengajar? Susah lah macam tu kan. So kita usaha dulu. Kejar guru-guru ni untuk mengajar. Saya ni tak pandai fiqah kan. Tak nak pergi cari guru, tak boleh juga kan. Tunggulah nanti bila-bila ni ada orang datang mengajar ke kan. Tak boleh. So yang pertama, ilmu kena tulis kat komen. Yang pertama, ilmu ni kena kena usaha, kena al-juhdu ataupun al-bazlu. Bazli tu dia lah, bazli kan. Bazlu tu usaha kan. Usaha. Bukan bazli NIC tu. Itu bazli tu iyalah tu dia juga kan. Tapi usaha ni maksudnya kita ni kena berusaha untuk menuntut ilmu. Kena usaha, tak boleh senang. Okey. Kena bersusah payah. Pergi sana kan Nabi Musa dan pembantu dia tu cari Nabi Khidir. Moral of the story yang kedua. Apa dia? Ialah dengar cakap guru. Adab. Ni adab Nabi Khidir ajar tu adab. Okey, yang kedua adab. Dalam menuntut ilmu ni kena ada adab. Adab dulu. Kau ilmu kau rasa hebat, tapi adab tak ada, tak dapat ilmu. Para ulama dulu, salafus soleh, dia habiskan bertahun-tahun untuk belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Kita ni ilmu banyak, adab tak ada, jahanam. Kan? Jahanam itu yang maki tok guru sana kan. Dia beli orang sini kan. Biar ilmu kurang pun tapi adab kita tinggi, maka ilmu kita akan berkat. Kalau kau ilmu tinggi tapi adab tak ada, maka kau tak ada berkat, dan tak ada berkat dalam ilmu tu tak bermanfaat. So biar sikit ilmu kita, tak apa. Tapi kita adab, jaga tok guru, khidmat dengan tok guru kan. Cari peluang untuk berkhidmat dengan tok guru. Kalau orang-orang dulu dia bantulah bawa selipar, dia bantu bawa beg, dia bantu tolong sediakan khidmat makan, contohnya kan, sebagainya. Benda tu barakah tu kita tak nampak. Maka dia akan datang keberkatan, kefahaman ilmu tu cepat. Macam tu. Okey. So tulis. Yang kedua apa? Kena ada adab menuntut ilmu. Yang pertama, bagus. Siapa yang tulis tu? Ilmu kena ada usaha untuk menuntut. Dua, dengar cakap guru. Adab lah tu kan. So tadi Nabi Khidir kata jangan tanya. Qala fa inni taba'tani fala tas'alni an syai'in. Kalau kau nak belajar dengan aku, kau jangan tanya kan. Ikut dulu sampailah aku cakap kat kau nanti. Kan. Tapi bukan maksud Nabi Musa ni tak beradab. Sangat beradab lah dia. Dia minta maaf balik dan sebagainya. Tapi terlupa manusia kan. Allah Ta'ala nak tunjuk aitab teguran ini untuk umat-umat. Kita ni kena belajar, kena ada adab. Faham? Ini cikgu cakap kau dah potong. Cikgu cerita kau nak cerita. Ustaz tu mengajar kau lagi pandai. Saya dah tahu ni mana ni. Tu benda-benda macam tu adab Okey. Ada guru-guru kita yang sangat pentingkan adab. Subhanallah. So kalau ada yang macam tu, carilah ilmu dengan dia. Kan? Carilah ilmu dengan dia. Adab. Contohnya pegang kitab. Adab pegang Quran. Yang orang tua kita ajar tu, hang pegang Quran tangan kanan. Boleh tak pegang? Boleh je pegang tangan kiri. Tapi kenapa? Tangan kiri ni tangan kau mencebok. Tangan kau masuk toilet. Nampak? Dia nampak dia tangan juga bersih kat ni. Sanitize dah ustaz. Dua-dua dah sanitize. Bukan. Maksudnya tangan kanan tu lebih mulia. Sebab tangan tu kau makan. Tangan tu, nampak? Guru-guru kita jaga adab tu. Pegang Quran ni pun. Guru saya dulu cukup marah. Pegang Quran ke tangan kiri. Jangan mengaji dengan aku. Almarhum Datuk Haji Kasim kan. Tok guru saya. Dia marah. Pegang tu Quran tangan kiri. Tangan kanan lah kita orang pegang. Kan? Kadang-kadang kanan itulah Quran. Itulah kitab. Itulah buku taranumnya. Itulah penuh kanan. Kiri ni pegang handphone lah. Selfie ke apa benda ikut suka lah. Tapi kitab tu pegang tangan kanan. Dia jaga macam tu kan. Sama juga Quran jangan letak bawah lutut. Jangan letak bawah lutut apa semua tu kan. Tak apa. Tapi dalam bab adab.
Imam Nawawi buat satu kitab At-Tibyan. At-Tibyan. Kitab At-Tibyan ni dia ajar adab-adab hamlatul Quran bagi orang yang nak belajar membawa Quran ni, maksudnya mengajar ke belajar ke, so ada adab dia kan. Nasihat macam tu kan, para ulama jaga adab kan. So adab tu very very important. Okey. Yang kedua, yang ketiga dalam untuk ilmu ni, Murad Rafsarin, sabar. Tulis sabar. Untuk ilmu kena sabar. Kau tak boleh tergesa-gesa nak ilmu. Hari ni belajar Taranum nak tera terus. Hari ni belajar Quran, esok nak tera. Hari ni belajar admat, esok nak pandai daripada guru tu. Hari ni belajar ilmu, esok tera. Hari ni buat, esok nak dapat result. Tak boleh lah. Faham? So ilmu ni kena sabar. Dia ada peringkat dia. Peringkat dia. Dipanggil apa ni? Sabarlah, sabar dalam bentuk ilmu. So sabar ni pun dia proses. Dalam ilmu belajar tu proses. Satu. So bila kita sabar, kita akan dapat ilmu. Okay, good. Tulis. Kena usaha cari ilmu, adab dengan guru, dengan cakap guru. Betul lah tu, sabar. Okay, yang ketiga sabar. Faham? Boleh tak? Boleh terima tak ni? Itulah antara adab-adab yang boleh kita belajar dalam menuntut ilmu, sabar. Kemudian yang last sekali adalah tulul zaman, iaitu sepanjang masa. Belajar ilmu ni adalah sepanjang masa. Itu tambahan lah. Tapi kalau nak tambah. Kalau tak nak pun, yang tadi pun dah cukup. InsyaAllah kita dapat. Itu antara 3 moral of story dalam kisah ni. Dan itu adab. Yang keempat moral of story yang boleh kita tambah adalah wama utitu minal ilmi illa qalil. Ilmu Allah sangat luas. So kau jangan gebang, jangan sombong. Belajar ilmu ni jangan sombong. Iaitu ilmu kau tak cukup. Jangan pernah rasa cukup dengan ilmu. So carilah ilmu. Carilah ilmu. Gunakan masa yang betul cari ilmu, insya-Allah takkan pernah habis. So kita tahu moral of story yang keempat, bahawa ilmu Allah sangat luas dan apa yang ada pada kita ni sangat sedikit. Kan hatta Nabi tu pun tahulah bahawa ilmu Allah sangat luas dan Allah Maha mengetahui pada segala ilmu. Jadi kat situ kita tahu bahawa kerdilnya kita sebagai manusia. So jangan sombong lah. Boleh? Faham? 4 cukup lah. 5 dah tidur, ngantuk. Okay guys, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham tak? Boleh ke hidup? Faham ke tak faham ni? Cerita banyak-banyak tak faham kan? So hopefully dia faham, dapat belajar. Bagus. Siapa yang tulis kat komen ni. Tulis kat komen hantu Zulaika Fauzi. Pertama cari ilmu, kena usaha dengan cakap guru, adab. Yang ketiga tuntut ilmu, kena sabar. Yang keempat, ilmu Allah sangat luas. Maksudnya ilmu kita sedikit dan kita jangan sombong. Boleh? Padu? Gitulah ya. يا جنانا يا حنانا يا عيونا باتت لنا ساهرا يا ملاذا يا أمانا يا رحيقا. Okay guys. Boleh faham Alhamdulillah, tu semua faham. Kambing Perak Frozen. Nama apa ni kambing? Oh, nama produk yang ke nama. Yang ke apalah kambing pula tiba-tiba kan. Nama produk. Faham. Alhamdulillah, terima kasih. Kambing Perak Frozen Abang Tanjak. Boleh order siapa nak order tu kambing Perak tu. Jangan lupa hantar saya sikit. Okay, good. Faham Ryan _EG. Betul, itu antara adab-adab dia. Ustaz nak tanya pernah tak masa solat rasa nak terkencing? Apa pula tak pernah? Manusia kan. Bagus bagi ilmu. Faham? Alhamdulillah. Bagus. Okay, nak tanya apa tak?
Sama-sama tak ada hal, saya share je. Just share. Kalau ada apa-apa yang salah, tolong tegur saya ya. Saya just share saja. Sharing is caring. وحرف الميم تراقص بفمي Maraja lawak Mega. Tak pergilah. Dah cukup 1 minggu sudah lah. Topik apa mana? Dah habis dah bro. Orang dah habis dah. Cerita tentang Nabi Musa, Nabi Khidir. Belajar ilmu. Kata-kata semangat yang berjuang untuk memiliki zuriat yang ada, insya-Allah. Kata-kata semangat ialah Allah Maha mengetahui bila waktu yang terbaik untuk kita dapat zuriat. Kita hanyalah usaha dan berdoa, itu saja. Kan tak lebih daripada tu. Dan jangan putus harapan. Okey, kerana dia yang mengetahui laki ke perempuan anak kita, dan dia yang mengetahui dapat kembar ke ataupun dalam Al-Quran sebut kan, ataupun mandulnya kita. Semua tu bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan putus harapan. Mungkin ada kebaikannya, belum lagi digunakan anak ni. Mungkin kalau kita ada anak kita tak terjaga. Mungkin kalau ada anak tu sakit ke, wallahu alam. Kan? Benda tu kita tak tahu masa depan dia macam mana. Mungkin kalau kita ada anak, ada tanggungjawab yang besar yang kita tak abai. Kan? Tapi yalah, perasaan manusia memang semua akan nak anak zuriat kan, menyambung keturunan. So sabar. Kerana para Nabi pun yang lebih dekat dengan Allah pun, para Nabi pun diuji dengan dapat anak di usia yang tua. So boleh amal banyak-banyak ayat Al-Quran yang doa-doa para Nabi ni. Rabbi habli minas salihin, dalam surah Safat ada. Ya 100 tak salah saya. Rabbi habli minas salihin. Amal je, buat zikir ni. Buat zikir Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan, kurniakan aku anak soleh, kan? Ataupun boleh doa Nabi lain, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Boleh Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Boleh doa lagi, doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tugas kita doa aje, ya Allah bagilah aku zuriat, ya Allah bagilah aku zuriat mewarisi keturunan aku. Doalah insya-Allah saya masanya akan sampai. Okey, amin. تجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا. Dah habis dik. Dah habis. Ni sesi saja-saja je. Okey. Perbezaan umur Nabi Musa, Nabi Khidir, wallahu alam. Itu saya tak ada jawab. Tak ada disebut, kita tak tahu, wallahu alam. Mungkin ramailah orang beranggapan Nabi Khidir ni dia time traveller, dia pergi sana sini, wallahu alam. Benda tu tak penting untuk kita. Tahu umur dia pun kita boleh buat apa. Yang penting tahu kisahnya. Umur tu yalah, kita bertanya kan, tapi ada benda yang tak dijawab Quran, benda yang maskut, benda yang sukut, yang didiam oleh Al-Quran tu tak payah kita, dalam sunnah pun tak sebut. So tak payah kita sibuk lah kan nak cari tempatnya tadi, location kan. Benda yang pernah kita sibuk lah kisahnya, ibrah tu ya. Dan kalau tanya saya, wallahu alam lah. Memang bukan klise lah, tak boleh jawab wallahu alam, bukan. Memang ilmu manusia sampai takat itu saja. Okey. جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد أجمل يفهم دنياه يعمرها. Doakan ayah saya baru saja masuk wad buang air berdarah. Masya-Allah. Doakan sahabat kita ni yang diuji ayah mak ayah mereka kesihatan. Moga-moga diberi kesihatan. Amin. Tahu tak nama anak Nabi Musa? Tak tahu. Tak tahu dik. Wallahu alam dik. Jauh Nabi Musa dengan kita kan.
Apa yang sampai daripada Quran Sunnah je. Nama jiran pun aku tak tahu anak dia. Ayah saya sakit, insya-Allah diberikan syifa, amin. Nak dengar apa ni? Nak nyanyi ke? Tak larat sangat ni. Kalau ada request cakap nak dengar lagu nasyid apa? Nasyid je lah aku tahu. Sina sabar. Tak boleh, tu kena UNIC lah. Saya apa ni? Tu kena nyanyi dengan UNIC. Syama'il Muhammadiyah. Tu pun UNIC juga. Ada lagu lain, lagu nasyid lain ke? Syukran jazilan sama. Doakan saya ada exam tilawah Al-Quran. Amin. InsyaAllah. All the best Siapa yang ada tengah ada exam ke apa benda, all the best. Qamarun. 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 Qamarun sidna nabi. Qamarun. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. Saya saja lagu ya. وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله. وعم نوالوها كل العباد. وعم نوالوها كل العباد. وعم نوالوها كل العباد. Try lagu ni boleh? Try Siapa tahu lagu ni? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahu? Kita try Kita torai di channel. Saya pun tak tahu mana suara ni macam mana. Bismillah. Dengar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub. Fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub. Fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asa. ربنا الهادي
الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه. فارتجي دوما رضاه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Yeah. La ilaha illallah ma lana rabbun siwahu. Tidak Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan. Ma lana rabbun siwah, tidak ada Tuhan selain Dia. Siwahu. Okey guys, cukup saja. Setakat ini saja, okey Boleh 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 sejam lebih juga. Patutnya setengah jam je rancangan ni. Aku langgar je. Okay guys, hopefully ada manfaatnya. Jangan lupa untuk share. Nanti saya share ni dalam YouTube saya untuk siapa nak tengok ulangan ke apa ke, boleh pergi subscribe saya punya YouTube, Fakhruddin IC. So nanti kita jumpa next time InsyaAllah di Facebook ke, nanti Papa Roger lah ya, Facebook ke apa ke, nanti korang Roger saja. Boleh? Okay guys, take care everyone, stay safe. Thank you yang join. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye bye.